Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. So, hopefully korang semua berada dalam keadaan sihat sejahtera. Okey, insyaAllah hari ini kita akan belajar berkenaan dengan tajuk 1.2 iaitu mikroorganisma berfaedah. So, ada kegunaan ke mikroorganisma ni? Ada. Okey, kita akan tengok sekejap lagi ya. Tapi sebelum tu macam biasa, siapa yang suka video ni, siapa yang rasa nak share dengan kawan boleh share, tak ada masalah. Siapa yang nak komen, kalau tak faham cikgu cakap apa, korang boleh komen dekat bawah, dekat ruangan komen tu. Dan boleh juga like, subscribe channel cikgu. Kalau suka, okey. So, tak suka nak buat macam mana kan? Okey, jom kita start. Kita tengok aplikasi mikroorganisma berfaedah. So, apa guna mikroorganisma berfaedah? Contoh, dalam bidang perindustrian, contohnya ada yeast. Yeast digunakan untuk membuat donat dan roti. Itu guna yeast. Bakteria digunakan untuk membuat minuman probiotik dan yogurt. Bakteria apa? Bakteria Lactobacillus bulgaricus. Bakteria juga digunakan untuk menghasilkan barangan kulit. Contohnya bakteria Bifidobacteria dan juga Lactobacillus subtilis. Okey, so kalau boleh tolong ingatlah apa mikroorganisma, apa barang yang dibuat. Macam tu Okey. Next kita tengok dalam bidang pertanian pula. Bifidobacteria iaitu bakteria yang terdapat dalam usus haiwan ternakan, contohnya lembu, kambing, kerbau. Okey, penting dalam sistem pencernaan haiwan sebut sebab bakteria ni dia tolong haiwan contoh lembu, kambing tadi untuk makan rumput, dia tolong hadamkan. So penting bakteria ni. Terima kasih kepada bakteria. Dan ada lagi satu bakteria iaitu bakteria penitritan seperti Nitrobacter dan Nitrosomonas, penting dalam keseimbangan kita nitrogen. Okey. Next kita tengok pula dalam bidang perubatan. Ubat antibiotik. Ni ubat yang paling famous ni, antibiotik ni. Biasa dengar kan? Okey, ubat antibiotik contohnya penicillin dihasilkan daripada kulat Penicillium chrysogenum. Okey. Vaksin juga boleh dihasilkan daripada virus iaitu rotavirus, poliovirus dan juga bakteria. Sebagai contoh bakteria Salmonella. Boleh buat vaksin. Makna virus dengan bakteria pun boleh digunakan untuk membuat vaksin. Okey, hormon insulin juga boleh dihasilkan melalui teknologi DNA recombinant yang menggunakan bakteria E. coli. Okey, ini dalam bidang DNA recombinant. Okey, tak salah saya dah di cover dalam bab 5 tingkatan 4 kan kita dah belajar. Okey. Potensi kegunaan mikroorganisma dalam bidang bioteknologi dan juga kelestarian alam sekitar. Okey, sebenarnya mikroorganisma ni bukanlah dia mendatangkan kesan buruk. Sebenarnya mikroorganisma kan dia ada function jugalah dalam kehidupan harian kita. Okey, antaranya mikroorganisma ni boleh digunakan untuk membuat larutan pembersih ekoenzim. Apa maksud ekoenzim ni? Okey, ekoenzim ni maksudnya hasil semula jadi daripada sisa pertanian seperti sisa buah-buahan atau sayur-sayuran yang diolah melalui proses penapaian. Ekoenzim ni merupakan bahan ataupun enzim daripada buah-buahan ataupun sayur-sayuran yang dilakukan penapaian. Kita peram, senang cerita kita peram kulit limau, kulit buah-buahan dan juga sayur-sayuran untuk menghasilkan satu bahan yang nama dia ekoenzim. Itu cerita dia. Okey. So ekoenzim ni merupakan larutan pembersih boleh digunakan sebagai larutan pembersih bahan berminyak yang merupakan satu aplikasi teknologi hijau dalam sektor pengurusan sisa dan air sisa. Okey, jom kita tengok macam mana cara nak buat dia. Okey, cara nak buat dia very simple, memang senang sambil-sambil kita sekarang ni tengah duduk rumah ataupun mana-mana. Memang senanglah cara nak buat. Tak kira korang duduk kat mana saja. Kita makan buah-buahan, kita makan sayur-sayuran, kulit tu selalu orang buang kan. Okey, tapi mula daripada hari ni, kulit tu jangan buang, ambil, simpan. Okey, kamu campurkan dengan air. Lebih kurang nisbah kulit tu adalah 3 nisbah 10 air. Maknanya kalau air 10 cawan, sampah tu 3 cawan. Macam tu. Okey.
And then campurkan dengan satu cawan brown sugar ataupun gula berang ya. So biarkan selama 3 bulan dalam botol yang bertutup. So hasilnya macam mana? Kita tengok. Okey, macam ni. Okey. So, contohlah kita ada kulit buah limau ataupun kulit apa-apa kulit buah-buahan lah disarankan untuk menggunakan buah-buahan lah. Kalau macam tulang-tulang daging-daging yang lebih-lebih tu tak kurang sesuai digunakan ya, sebab dia mengandungi lemak dan sebagainya. Jadi apa kata kita gunakan bahan-bahan yang setakat ini menggunakan bahan-bahan kulit buah-buahan, sayur-sayuran ya. Campurkan dengan air dan juga gula perang. So dia akan jadi macam ni ya. Biarkan selama 3 bulan. Okey, bila biar 3 bulan, okey, kita buka. Air ni dikeluarkan air sebenarnya. So kalau nak tapis pun tak ada masalah, tapis. Okey, dan dibotolkan. Okey, dan dibotolkan, dan hasil kulit-kulit ni tadi boleh kita jadikan dia sebagai baja. Memang sangat suruh pokok. Insya-Allah ya, insya-Allah menjadi. Baca bismillah. Insya-Allah jadi ya. Okey, so itu larutan ekoenzim. Okey. Boleh kita gunakan sebagai larutan pembersih ya. Nak bersihkan lemak-lemak yang tertinggal. Okey, kita tengok. Apa bezanya larutan pembersih ekoenzim ni dengan bahan pencuci kimia yang biasa kita beli tu? Okey. Pertama dari segi proses nak hasilkan tu. Kalau larutan pembersih ekoenzim nak menghasilkannya adalah melalui proses penapaian ni, penapaian sisa pertanian. Tetapi kalau bahan pencuci kimia, of course menggunakan bahan-bahan kimia. Tindakan terhadap lemak dan gris, enzim dalam ekoenzim menguraikan lemak dan gris kepada molekul yang lebih kecil. Tapi bahan pencuci kimia, surfaktan dalam bahan pencuci kimia mengemulsikan lemak dan gris kepada buih. Okey. Itu dia. Mudah digunakan. Adakah mudah digunakan? Larutan pembersih ekoenzim tidak perlu disental kerana lemak dan gris mudah ditanggalkan. Ini kebaikan dia. Tapi kalau guna bahan pencuci kimia, kamu kena sental kuat-kuat, nak tanggal tu pun susah, lalas sampai sakit tangan-tangan nak buat kan. Tapi insya-Allah kalau gunakan larutan pembersih ekoenzim, segala lemak-lemak tak perlu disental. Just curah je. Okey, sikit-sikit je, insya-Allah cepat tanggal. Macam penjual ubat pula saya kan. Okey, kalau ada saliran tersumbat, kalau kita gunakan larutan pembersih ekoenzim ni, molekul kecil yang dihasilkan oleh enzim tidak menyumbatkan saliran. Sebab dia akan flow laju macam tu je, sebab dia akan menukarkan lemak-lemak tadi kepada titisan-titisan kecil. Tapi kalau menggunakan bahan kimia, kalau sistem saliran kita tu kecil, kalau guna bahan kimia, sometimes dan kebanyakannya menghasilkan buih-buih. Buih-buih tu menyebabkan kadang-kadang tersumbat pula. Tersumbat. Okey, cost. Of course, kalau larutan pembersih ekoenzim, cost dia memang rendah. Dahlah gunakan sampah yang leftover kan, tak perlu dibayar pun. Tapi kalau bahan pencuci kimia memang agak mahal sikit lah. Penghasilan sisa. Of course, kalau pembersih ekoenzim kurang, bahan pencuci kimia banyak sisa yang akan terhasil ya. Untuk alam sekitar, of course larutan pembersih ekoenzim memang mesra alam kerana menggunakan bahan-bahan terbuang dan dapat mengurangkan kuantiti sampah dekat dalam Malaysia ni. Kalau nak ikut kan. Okey. Kalau bahan pencuci kimia, kita tak tahu apa bahan yang ada kat dalam tu, dan of course bahan tu memang bahan chemical yang boleh mencemarkan alam sekitar. Okey, so tu perbezaan antara larutan pembersih ekoenzim dengan bahan pencuci kimia. Okey, kita tengok pula sumbangan mikroorganisma yang kedua. Okey, tadi kita tahu bahawa mikroorganisma boleh digunakan untuk menghasilkan larutan pencuci ekoenzim. Yang ini pula adalah serum bakteria lactobacillus. Apa benda serum bakteria lactobacillus ni? Okey, serum ini digunakan untuk merawat air sisa dan enap cemar dalam sistem saliran. Selain itu, serum ini digunakan untuk menyingkirkan bau busuk, okey, merawat sisa kumbahan, menghasilkan enzim, memajukan industri perikanan, membuat kompos, membantu pencernaan haiwan ternakan. Wow, okey, serum bakteria ni banyak kegunaan dia.
Dan mainly selalunya orang buat kegunaan dia untuk menyingkirkan bau busuk dekat kandang-kandang, okey. Dan kalau ada sisa kumbahan yang tersumbat, kita boleh gunakan serum bakteria ini, sebab bakteria ni function dia menguraikan. So bila bahan-bahan tersebut terurai, maka bahan tersebut senang untuk terhapuslah. Macam tu kan. Okey. Macam mana cara nak buat dia? So, kena ingat serum bakteria lactobacillus ni adalah digunakan untuk merawat air sisa dan enap cemar dan sisa sajian. Selain itu, digunakan untuk bahan-bahan ini tadi, ya. Buat kompos, enzim, sisa kumbahan, menyingkirkan bau busuk dan sebagainya. Okey, cara nak buat dia. Cikgu sharekanlah sikit, Okey. Pertama sekali, okey, cara dia, air basuhan beras ditapis dan dimasukkan ke dalam balang kaca. Mulut balang kaca ditutup dengan kain sebelum balang kaca ditutup dengan penutup. Kemudian kamu biarkan selama seminggu. Ambil basuh beras, air beras tu, tapis air itu, taruh dalam bekas kaca. Sebelum kamu tutup bekas kaca tu, taruhlah kain kat atas dia. Okey. So biarkan di tempat yang gelap. Okey, fine. Itu yang pertama. Yang kedua, selepas lebih kurang dalam seminggu, hasil peraman air beras ditapis. Air tersebut diambil dan dicampurkan dengan susu. Okey, kenapa kena campur dengan susu? Sebab nak menghasilkan ataupun nak menyediakan keadaan untuk bakteria lactobacillus tu. Sebab dalam susu ada laktos. So bakteria ini orang kata mengentalkan susu. So susu antara salah satu nutrien yang bakteria ni sukalah, ya. Okey, kemudian kita campurkan dengan susu. Campuran tersebut kemudian disimpan selama 5 hingga 7 hari dalam bekas ataupun tong ataupun apa-apa bekas lah, yang bertutup rapat. Okey, tapis, taruh susu, tutup bekas. Okey, kemudian lebih kurang 5 hingga 7 hari kemudian, hasil perapan yang kedua tadi akan mengandungi 2 lapisan. Pertama, dia ada satu lapisan macam keju yang mengandungi protein dan juga karbohidrat serta lemak. Dan bawah daripada macam keju tu terdapat air kuning. Air yang berwarna kekuningan, ya. Jadi cecair kuning tu, air kuning tu kita ekstrak, maknanya kita keluarkan dan kita tambah dengan gula perang untuk proses kita kata proses pengawetan. Okey, untuk lebih tahan lama dan sebagainya. Okey, so kita tapis air ni. Okey, sebab kita nak dapatkan air kuning tadi dan campurkan dengan gula perang dan simpan di tempat yang selamat dan tada, dah siap, boleh digunakan. Boleh digunakan, simple. Apa kegunaannya tadi? Okey, untuk menghilangkan enap cemar, sisa kumbahan, untuk kegunaan pertanian dan sebagainya. Okeylah. So kalau tak faham macam biasa boleh komen kat ruang komen. So ini adalah antara kegunaan-kegunaan mikroorganisma dalam kehidupan harian kita. Okey, so sampai sini saja video cikgu untuk kali ini. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi mendengar sampai habis. So terima kasih. Salam sayang kepada cikgu. Bye bye. Assalamualaikum.